Seterusnya dijemput wakil dari Terengganu, Puan Rozalina binti Mokhtar. Bismillahirrahmanirrahim. Nanana Terengganu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Datuk Pengerusi Tetap Wanita UMNO Malaysia, Timbalan Pengerusi Tetap yang dikasihi lagi disanjungi, Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Noraini binti Ahmad, Ketua Wanita UMNO Malaysia. Yang berbahagia Datuk Noliza binti Abdul Rahim, Naib Ketua Wanita UMNO Malaysia. Esko-esko Wanita UMNO Malaysia, wakil-wakil ahli Majlis Kerja Tertinggi, para perwakilan, para pemerhati, ahli-ahli wanita dari seluruh negara, sahabat-sahabat media. Pertamanya, terima kasih kepada yang berbahagia Tok Puan Hajah Zaitun binti Mak Amin, Ketua Wanita Negeri Terengganu, di atas ruang dan peluang kepada saya ini. Marilah kita memanjatkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana di atas limpah perkenannya, maka dapatlah kita berhimpun pada hari yang bersejarah ini. Kerana UMNO itu adalah parti keramat kepada orang Melayu. Tetapi malangnya, keputusan pilihan raya umum yang lalu menyaksikan keputusan PRU yang susut dan merudum. Sesungguhnya, sejarah ini amat sedih untuk kita hadapi dan juga laluinya. Balik ke kampung di musim hujan, singgah sebentar membeli udang. Terima kasih memberi ruang demi parti, demi perjuangan. Datuk Pengerusi Tetap dan juga para perwakilan sekalian. Keputusan PRU yang 15 baru-baru ini mungkin boleh menjadi satu kesedaran dan kebangkitan untuk kita wanita UMNO untuk merangka strategi bagi memulihkan dan membina kembali parti kita. Kita hendaklah berjiwa besar dalam menerima keputusan rakyat yang telah memilih. Kita sedar di mana anak-anak muda dah mula menunjukkan pendirian politik mereka ke arah mana hendaknya. Pagi tadi, jurucakap ramai yang telah menyebut berkaitan media sosial, TikTok, Twitter dan lain-lain. Saya terpanggil dan teringat. Satu ketika, ramai orang terkejut bewok. Setok ayat Terengganu. Bila bos kita, Datuk Seri Noraini, yang juga pada waktu itu adalah merupakan Menteri Pengajian Tinggi, telah pun memberi idea mengenai pertandingan TikTok. Ketika itu apa yang terjadi? Ramai yang mengatakan bos kita lupa diri. Ingat dia dulu masih duduk dalam Puteri lagi ke? Tak sedar diri. Dan banyak tomahan yang negatif dilemparkan kepada beliau. Betul ke tak? Bukannya orang luar je yang berkata, tetapi orang kita pun sama. Tumpang tambah penyedap rasa. Itulah masalah kita. Tumpang semangkuk. Katanya TikTok itu hanya mempamerkan video-video joget, merentasi adat dan sebagainya. Tapi hari ini TikTok ini dah jadi kuasa baru dalam membentuk minda, pemikiran dan pendirian politik masyarakat di negara ini. Bukan hanya orang muda, tetapi golongan veteran juga ramai yang dah layan TikTok. Kalau kita ambil positif dalam penyampaian maklumat ikut TikTok, maka
ianya sangat memberikan manfaat pada semua. Berapa ramai dah influencer yang berjaya menaikkan sales melalui aplikasi TikTok ini. Kaya raya dah lah ni. Itu baru satu contoh kejayaan TikTok. Cuba kita tengok. Hebatnya bos kita, Datuk Seri Dr. Naraini, yang mempunyai pandangan luar kotak dan berfikir jauh mengenai penggunaan TikTok sebelum ini. Tapi tak ramai yang sedia berfikir secara matang dalam hal tersebut. Kita tak ada pilihan, tetapi kita mesti menjuarai kemahiran setiap ruang media sosial. Datuk Pengerusi Tetap dan para perwakilan sekalian, sama ada kita suka ataupun tidak, sama ada kita mampu menerimanya ataupun tidak, peranan golongan wanita dalam menentukan kalah menang seseorang calon adalah penting. Keabsahan kepada hakikat ini telah turut diperakui oleh pucuk kepimpinan parti bahawa kami bukan sahaja menjadi jentera terkuat parti, tetapi benteng yang sentiasa mempertahankan parti tak kala susah dan senang. Betul ke tak? Saya percaya bahawa kita wanita UMNO bukanlah meminta dibalas budi, tetapi realiti politik semasa telah membuktikan bahawa pelaksanaan untuk meletakkan calon wanita mesti direalisasikan, bukan sekadar retorik dan cakap-cakap kosong semata. Dari sudut kajian dan statistik, kita difahamkan bahawa 123 daripada 222 kawasan parlimen yang terdapat di seluruh negara adalah didominasi pengundi wanita. Didominasi pengundi wanita. Bagaimanapun, pada PRU yang ke-15 baru-baru ini, daripada 178 kerusi yang ditandingi BN, hanya 22 calonnya adalah wanita. Dan ini adalah satu jumlah yang jauh dari munasabah. Orang Terengganu kata, dok sabuh langsung. Rasa terhinanya kami wanita UMNO, kecilnya rasa kami ketika diukur sedemikian, sebegitu rupa keupayaan menjadi calon wali. Oleh sebab itu, wanita UMNO Terengganu ingin mengambil peluang ini untuk meminta pucuk kepimpinan parti untuk menterjemahkan mengenai jumlah calon-calon wanita pada pilihan raya negeri di 6 negeri nanti yang bakal diadakan dalam masa yang terdekat. Jangan pandang peranan dan potensi wanita sebagai lekeh. Lekeh kata orang Terengganu, yakni remeh, kerana golongan wanita juga telah terbukti memainkan peranan penting dalam mencorak masa depan negara, termasuklah politik. Datuk Pengerusi Tetap dan para perwakilan, dalam kita melayari dan menjadi pelengkap kepada perjuangan parti, salah satu tanggungjawab penting yang mesti kita semua lakukan adalah membina golongan pelapis. Untuk melihat UMNO kembali berada dalam senarai pilihan utama rakyat untuk tempoh yang panjang, strategi melahirkan pemimpin pelapis yang berkebolehan, bijaksana dan berpengetahuan perlu dirangka segera. Apatah lagi, peranan golongan berusia bawah 21 tahun sebagai pencorak landscape politik negeri. Wakil Terengganu kita, masa dari tinggal 2 minit saja. Mereka perlu diberikan lebih didikan agar mereka menjadi golongan yang memahami politik sebenar.
Suatu senario yang sedang berlaku di hadapan kita pada hari ini ialah apabila ramai di kalangan anak muda yang terjebak dengan politik pengkagum. Tahu ke tidak apakah itu politik pengkagum? Politik pengkagum ini ialah taksub kepada seseorang tanpa melihat kemampuan, keupayaan dan rekod perkhidmatan seseorang calon itu. Apatah lagi dalam perkembangan teknologi terkini, politik sampah seperti menghasut, menfitnah dan mengadu domba saling terlintas di pemikiran anak muda kita. Yang sangat menakutkan ialah ramai yang sudah terpedaya. Keadaan ini kian menebal saban hari dan jika dibiarkan tanpa diberikan tarbiyah politik yang benar kepada mereka, ia sangat tidak baik kepada masa depan negara. Justeru, Terengganu ingin menzahirkan sokongan kepada usul yang telah dikemukakan mengenai penubuhan Akademi Kepimpinan Wanita dan unit media digital untuk segera diwujudkan. Akademi kepimpinan ini penting bagi wanita sebagai mempersiapkan wanita UMNO untuk berhadapan dengan cabaran lebih besar dalam waktu yang mendatang. Di Terengganu, kami dihukum dengan kedudukan 8-0, menyaksikan PAS memenangi keseluruhan kesemua kursi tersebut dengan jumlah majoriti puluhan ribu. Selain isu calon, isu kelemahan jentera, penggunaan wang di pihak musuh dan sebagainya telah menjadi punca kepada prestasi paling buruk tersebut. Selain isu-isu di peringkat nasional itu sendiri. Badai yang menimpa parti kita tempoh hari adalah di luar jangkaan dan ramalan. Tidak ada siapa pun yang boleh menjangkakan apa yang telah berlaku dalam PRU yang lalu. Kita seolah-olah menjadi pak nujum politik dengan membuat andaian kita mampu menang atau sekurang-kurangnya memenangi kerusi terbanyak. Namun, semua itu tidak berlaku. Kita harus akui bahawa keputusan parti untuk bekerjasama dengan menubuhkan kerajaan perpaduan adalah bukan satu pilihan, tetapi itu terpaksa dilakukan demi negara. Saya tidak berminat untuk berretorik dalam hal ini bahawa semangat kami tidak lagi sekuat dan seteguh sebelum PRU 15 baru-baru ini. Duka dan luka yang kami lalui meninggalkan kesan yang sangat mendalam dan pedihnya sangat terasa sehingga hari ini. Secara terbuka dan jujur, kami ingin meminta pucuk kepimpinan parti agar tidak memandang mudah mengenai PRN yang akan kita ketahui akan diadakan pada waktu nanti. Kepada pemimpin, segeralah turun menjenguk kami dan bertanya khabar serta mengembalikan semangat kami. Jangan kami dibiarkan dan terbiar. Fahami kami dan penderitaan kami. Dan apabila saatnya tiba untuk PRN, maka buatlah keputusan berasaskan kepada data-data yang kami berikan sebagai rujukan. Bukannya berdasarkan wahyu yang entah dari mana. Cukup-cukuplah memilih calon yang sengaja menempah maut tetapi dijenamakan semula kononnya sebagai boleh menang. Jangan dicatur mengikut selera politik, tetapi ikutlah kehendak selera majoriti pengundi, barulah kita mampu menang. Kita semua di Dewan yang mulia ini adalah mereka yang sayang dan cintakan parti. Kita adalah barisan paling hadapan dalam mempertahankan parti di saat susah dan senang. Justeru itu, Terengganu menyokong usul yang dibawa dalam memastikan dan mencadangkan agar 2 jawatan tertinggi parti, Presiden dan Timbalan Presiden, serta jawatan Ketua Wanita Malaysia dan Naib Ketua Wanita Malaysia sebagaimana dalam usul agar tidak dipertandingkan dalam pemilihan yang akan datang. Sebagaimana saya ikhlas memperkatakannya,
maka ikhlaslah pemimpin kami untuk menerima dan memacu perubahan parti. Kami masih menaruh kepercayaan dan harapan. Menjahit kain si jarum peniti, kain dipakai oleh Mak Esah, wanita UMNO pembenteng parti, pantang undur, pantang menyerah. Saya Rozalina binti Mukhtar, Ketua Wanita UMNO Kuala Terengganu, mewakili Wanita UMNO Negeri Terengganu, mohon menyokong usul. Terima kasih. Terima kasih Wakil Terengganu.